kemungkinan ada lebih kurang 800,000 orang akan hilang pekerjaan. Apa pandangan Datuk? Ini satu benda yang bagi saya lah bagi saya adalah dia pertama sekali kita tak boleh salahkan kerajaan 100%. Okay. Pertama kita kena terima hakikat bahawa COVID ni mana-mana negara pun dia memberi kesan kepada ekonomi. Okey. Apabila kerajaan memilih untuk menggunakan pendekatan PKP, ianya sangat merencat ekonomi. Patutnya ketika itu bila negara-negara lain negara-negara yang terkesan teruk akibat daripada musim sejuk cuaca mereka lebih sejuk berbanding dengan Malaysia, kita patutnya dah boleh mencontohi negara seperti contohnya Korea. Korea ni menggunakan pendekatan yang ketat dari segi pemakaian mask. Mask diwajibkan daripada awal lagi, dan dia ada gunakan teknologi untuk mengesan ke mana mereka-mereka yang mempunyai semua orang dia punya pergerakan dikesan menggunakan macam hari ni kita baru guna kaedah scan dan sebagainya. Jadi bila wabak COVID ni dikesan di satu-satu tempat, senang untuk mereka mengesan siapa yang pernah berada di tempat tersebut, dia direct to the target. Jadi mereka tak buat PKP macam kita. Mereka tak lockdown. Okey. Kalau kita mengambil pendekatan seperti mana Korea Selatan buat, mungkin kita punya kesan ekonomi kita tidak teruk sangat macam sekarang. Tapi kena faham, ketika mengambil alih kuasa daripada Kerajaan Pakatan Harapan, tidak ada seorang pun mendapat mandat lebih daripada 112 undi. Okey. Yang ini menyebabkan tuanku terpaksa memilih Perdana Menteri kerana tak boleh nak buat pilihan raya kerana COVID baru saja muncul pada ketika itu, menggunakan kaedah memanggil ketua-ketua parti. Maknanya meminta parti-parti berpakat mewujudkan gabungan masing-masing. Siapa yang ada lebih daripada 112, maka dia ditabalkan sebagai Perdana Menteri. Jadi itu sebabnya ada satu kumpulan dia bawa Anwar Ibrahim, satu kumpulan bawa Muhyiddin Yassin, dan Muhyiddin telah menang. Okey. Pada ketika itu, kalau misalnya sidang parlimen tu diteruskan, undi tak percaya akan berlaku, kerana pada ketika itu dilantiknya Perdana Menteri adalah daripada parti yang minoriti ni, parti kecil ni. Keduanya, parti terbesar tu tidak diberikan jumlah yang sepadan, commensurate dengan jumlah ahli parlimen yang dia ada. Kemudian kualiti kementerian yang diberikan pun kementerian-kementerian cik ayam je, kecuali Datuk Seri Ismail Sabri nasib baik dapat Menteri Pertahanan. Anwar Musa nasib baik kerana dia dapat Menteri wilayah. Itu pun kerana dia salah seorang daripada orang yang menyusun kabinet bersama dengan Hamzah Zainuddin dan Ainun, orang yang paling berkuasa di pejabat Tan Sri Muhyiddin Yassin. So kalau itu hari kerajaan tak buat lockdown, sidang parlimen akan berlangsung. Maka hari itu bulan 3 lagi, kita sudah pun terpaksa menukar kerajaan. Maknanya kerajaan Muhyiddin itu sudah berhadapan dengan undi tidak percaya. Tetapi yang memberi kesan, saya nak beritahu ni, belum buat darurat pun sebenarnya rakyat Malaysia sudah menjadi mangsa darurat Muhyiddin, iaitu dengan memaksa kita duduk di rumah ketika bulan 3 sampailah bulan berapa baru kita dibebaskan. Kalau ketika itu tidak berlaku lockdown ataupun semi lockdown ni, bisnes berjalan seperti biasa, sempadan masih lagi boleh masuk, tetapi dalam keadaan yang lebih terkawal seperti mana yang dilakukan oleh negara-negara seperti Korea Selatan. Mungkin kesan ekonomi yang kita hadapi ni tidak seburuk seperti mana sekarang.
Dan akibat daripada kesan yang buruk ini, maka hilanglah peluang pekerjaan. Jadi saya nak beritahu bahawa COVID itu sendiri, ini wabak yang Allah Ta'ala turunkan, itu juga menyumbang kepada kehilangan pekerjaan. Kedua, akibat daripada lockdown yang dilakukan oleh kerajaan ataupun semi darurat yang dulu telah dilakukan oleh kerajaan, memberi kesan kepada ekonomi, kan? Dan akhirnya menyumbang kepada kehilangan pekerjaan, bertambah lagi. Dan yang ketiga, ketidakmampuan Perdana Menteri kita ini membawa foreign direct investment. Kerana sesebuah ekonomi ni, kalau kita nak bergantung kepada kita punya domestic ekonomi saja, dia tak cukup. Dia kena kita kena ada foreign direct investment. Contohnya macam mana Datuk Seri Najib menangani kejatuhan mata wang kita. Saya ambil contoh. Kita punya mata wang jatuh 2 kali. Kali pertama September 2014 bila jatuhnya harga minyak. Sebab dunia memikirkan Malaysia adalah sebagai sebuah negara yang net exporter, but actually we are net importer. Kita import minyak lebih daripada kita export. Kita guna minyak lebih banyak. Okey. Itu sebab bila harga minyak jatuh, harga ringgit akan jatuh. Dan dulu Amerika pernah menjadi negara nombor 2 foreign direct investment paling besar dalam Malaysia. Sebab di Amerika dia punya interest rate lebih kurang dalam 1% je. Below 1% pun ada. Tapi bila Trump nak bertanding Presiden Amerika, dia meletakkan janji kalau dia menang, dia akan naikkan interest rate. So hari Disember 2016 tak silap saya, bila Trump menang, foreign direct investor daripada US telah pun cash out, dia tarik modalnya di Malaysia ni. Maknanya bila dia tarik modal di Malaysia, dia jual ringgit, dia beli US dollar. So ini menyebabkan kali kedua merudumnya mata wang Malaysia. Macam mana Datuk Seri Najib menangani ni? Dia tak buat kerja bodoh macam Mahathir buat. Apa Mahathir buat? Mahathir tambat mata wang kita. Bila dah harga RM4 lebih merapu, dia tambat 1 US dollar RM3.80. Tapi apa yang Datuk Seri Najib buat? Datuk Seri Najib pergi ke China. Dia pergi China pada kita boleh tengok kesan dia pergi China penghujung Disember tu. Kita boleh tengok graf mata wang kita. Boleh buka Google, boleh check kita punya carta aliran mata wang kita. Mata wang kita mencanak naik sampailah hari kita tewas pada bulan Mei 2018. Kenapa? Kerana foreign direct investment yang ditarik oleh Datuk Seri Najib. Dia pergi ke China, dia sign agreement bawa masuk 144 kalau tak silap saya bilion US dollar. Dia pergi ke India, dia bawa masuk 158. Daripada jumlah tersebut, hanya 7 bilion Malaysia melabur ke India, tapi yang lain India melabur ke Malaysia. Dia bawa King Salman datang ke sini 31 bilion untuk rapid pengerang. Kita tengok dia pergi ke Germany, dia pergi ke France, dan Singapore, the biggest. Kita punya sebelum tu negara lain, tetapi Singapore akhirnya menjadi antara penyumbang foreign direct investment terbanyak ketika itu. So ini yang menyebabkan bila duit ni masuk, duit bila nak masukkan dalam negara ni, dia kena pakai ringgit. Kita tak boleh nak naikkan ringgit tu. Dia ringgit ni naik dan turun ni bergantung kepada demand and supply. So kau tak boleh jual ringgit, siapa nak beli? Tak boleh. So macam mana kau nak buat orang beli ringgit? Ialah dengan orang melabur dalam negara kita. So bila dia bawa US dollar, dia kena beli ringgit, tukar untuk melabur dalam negara ni, itu akan meningkatkan permintaan ringgit. Begitu juga India, dia tukar dia punya rupi dia. Begitu juga dengan negara-negara lain. So tanpa menambat mata wang, Datuk Seri Najib berjaya mengukuhkan sehingga RM3.85 pada Mei 2018. Ini salah satu cara yang digunakan oleh Datuk Seri Najib dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi ketika itu. Jadi Malaysia ni, saya cakap terus terang lah, bukan level Muhyiddin lah nak menjaga negara ni. Itu sebab bagi saya Muhyiddin ni bodoh.
sepatutnya kalau kita tengok antara sebab kenapa imej Muhyiddin naik di awal berlakunya PKP, kerana ketika itu dia mendengar banyak nasihat-nasihat yang telah dikeluarkan oleh Datuk Seri Najib melalui tulisan-tulisan Datuk Seri Najib. Dan bila Muhyiddin ni, imej dia jatuh. Bila dia mula nak memenjarakan Datuk Seri Najib, hancur. Ini bodohnya manusia bernama Muhyiddin. Sepatutnya bila dia nak jadi Perdana Menteri, dia dah dapat sokongan daripada Datuk Seri Najib. Orang ni dah pernah khianat dia, tapi dia masih sokong orang ni jadi Perdana Menteri. Kau gunakanlah peluang ni, buat baik dengan dia. Orang dah berlapang dada, orang dah sanggup memaafkan penderhakaan kau, kan? Orang dah sanggup memaafkan apa yang kau fitnah sehingga orang tu jatuh, hilang segala-galanya. Orang tu boleh angkat kau jadi Perdana Menteri, kau nak bunuh pula orang tu. So patutnya dia guna pakai tawaran Datuk Seri Najib, salam Datuk Seri Najib untuk memulihkan silaturahim yang dah hancur tu. Dan dia boleh letak contohnya lah kan, dulu Mahathir ni, walaupun orang tahu dia ada pengalaman 22 tahun jadi Perdana Menteri, dia ada Council of Elders, dia ada jemaah penasihat ekonomi, kan? Tapi Muhyiddin apa dia ada? Kalau kita tengok dia jadi Perdana Menteri, dia lantik mana Apik Lempang, Jeffrey Chia apa semua yang bukan ekonomi expert lah, kan? Kau buat college tak bermakna kau ni ekonomi expert. Engkau ada Bandar Sanwi tak bermakna engkau ni ekonomi expert. So pilihlah orang yang macam Datuk Najib yang ada pengalaman mentadbir negara, kan? 40 tahun dalam politik. So dia tahu macam mana nak pulihkan hubungan dengan negeri China. Dia tahu macam mana nak pulih kembali hubungan dengan India yang dirosakkan oleh Mahathir, kan? Dengan berbuat baik kepada Pakistan, Imran Khan. So benda-benda macam ni sepatutnya dilakukan oleh Perdana Menteri kita, tapi tak dilakukan. Dan ini menambahkan lagi jumlah kehilangan pekerjaan akibat daripada COVID-19. Dia tak pandai nak reka peluang pekerjaan baru.